Semalam euro melanjutkan pembetulannya berbanding dolar Amerika Syarikat. Begitu juga pound British menguji paras terendah mingguan sebelum melantun sedikit menjelang penerbitan data makroekonomi utama. Pada hari Khamis, pedagang meneliti statistik mengenai pengeluaran ekonomi di kawasan euro. Pada suku ketiga 2023, KDNK pelarasan musim jatuh sebanyak 0.1% di zon euro dan kekal stabil di EU berbanding suku sebelumnya. Pada asas tahunan, KDNK adalah 0.0% di kedua-dua zon euro dan merentasi blok yang lebih luas, melemahkan keyakinan tentang dasar moneteri masa depan ECB. Walaupun sesetengah pihak menjangkakan pengawal selia akan mengurangkan kadar faedah seawal Mac 2024, majoriti agensi ekonomi melihat pemotongan kadar pertama pada bulan Jun. ECB sendiri tidak tergesa-gesa untuk melonggarkan dasar. Peserta pasaran juga menerima data mengenai tuntutan pengangguran awal Amerika Syarikat. Bilangan rakyat Amerika yang memfailkan faedah pengangguran minggu lalu hampir tidak berubah sebanyak 220,000. Memandangkan hasil pada bond perbendaharaan 10 tahun penanda aras jatuh pada kadar yang pantas, boleh diandaikan bahawa Wall Street mempertaruhkan bahawa Fed akan mula mengurangkan kadar faedah pada Mac tahun depan. Walaupun terdapat komen baru-baru ini oleh pengerusi Fed Jerome Powell, terdapat keperluan untuk memastikan dasar moneteri terus mengetat. Kalender makroekonomi hari ini termasuk data mengenai harga pengguna Jerman. Pada bulan November, inflasi Jerman dijangka berkurangan sebanyak 0.4% berbanding bulan sebelumnya dan 3.2% tahun ke tahun yang mungkin menjejaskan mata wang Eropah. Tumpuan peserta pasaran akan tertumpu pada data pekerjaan Amerika Syarikat. Kadar pengangguran dijangka kekal tidak berubah pada 3.9% pada bulan November. Jumlah gaji berkaladang Amerika Syarikat dijangka meningkat sebanyak 185,000 pada bulan November berikutan peningkatan sebanyak 150,000 pekerjaan pada bulan Oktober. Sekiranya berlaku laporan yang mengecewakan, dolar Amerika Syarikat mungkin kembali di bawah tekanan sekaligus membolehkan euro dan pound British memasuki pembetulan kenaikan harga pada akhir minggu. Tambahan pula, pedagang mungkin memberikan perhatian terhadap bacaan awal Universiti Michigan mengenai indeks sentimen penggunanya. Jika data pekerjaan Amerika Syarikat keluar dengan lebih baik, ini bermakna Fed tidak perlu menamatkan kitaran pengetatan agresifnya dan tidak perlu tergesa-gesa untuk mengurangkan kadar faedah. Dalam kes ini, dolar mungkin melanjutkan keuntungan terhadap aset berisiko. Sekarang mari kita beralih kepada analisis teknikal. Dalam menjangkakan data pekerjaan Amerika Syarikat, turun naik pasaran mungkin akan reda pada separuh pertama hari ini. Penurunan diikuti dengan false breakout di 1.0770 akan mewujudkan isyarat beli yang kukuh sekaligus memacu harga sehingga 1.0790 dan 1.0813. Euro hampir tidak akan dapat mengatasi 1.0813. Jadi, terdapat kemungkinan untuk penjualan pada tahap ini. Sebagai alternatif, jika harga jatuh di bawah 1.0770 berikutan data optimis di pasaran buruh Amerika Syarikat, jumlah penjualan akan meningkat lantas mengheret euro turun sehingga 1.0734 dan 1.0706. Pada tahap 1.0706, saya cadangkan untuk membuat pembelian di rebound dengan jangkaan pembetulan intraday 25 sehingga ke 30 tips. Pembelian di 1.0734 hanya boleh dipertimbangkan di false breakout. Dalam senario kenaikan harga, jika harga menembusi 1.0813 dan bersatu di atas tanda ini, mata wang Eropah dijangka meningkat sehingga 1.0838 dan mungkin 1.0869. Pada tahap 1.0869, anda disyorkan untuk membuat penjualan di rebound dan ia bergantung pada pembetulan intraday 25 sehingga ke 30 tips. Penurunan di 1.0838 dan 1.0813 akan relevan hanya sekiranya berlaku false breakout. Bercakap tentang pound British, tahap 1.2573 bertindak sebagai garis tengah saluran. False breakout di 1.2573 dan 1.2544 akan membuka peluang untuk pembelian pasangan tersebut untuk menolaknya sehingga 1.2608. Jika harga kekal kukuh di atas tahap ini dan angka pekerjaan Amerika Syarikat ternyata lemah,
sterling akan berpeluang untuk meningkat sehingga 1.2646. Pada tahap ini, pedagang disyorkan untuk melakukan penjualan di rebound dengan jangkaan pembetulan intraday 25 sehingga ke 30 pips. Penjualan di 1.2608 boleh dibuka hanya di false breakout. Jika penurunan harga menguasai 1.2573, kemudian disokong oleh statistik Amerika Syarikat dan harga tetap di bawah tanda ini, mata wang British berkemungkinan besar akan terjun sehingga 1.2544 dan juga 1.2511, di mana pedagang mungkin membuat pembelian di rebound dengan menjangkakan kenaikan 25 sehingga ke 30 pips. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.